Selamat sejahtera, Wanakum tak cahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu topik berkaitan dengan Rohingya ataupun pelarian etnik Rohingya yang ada dekat Malaysia ini ya. Baru-baru ini kita ada berita tergempar di media sosial, di berita berkaitan dengan Ustaz Sopyan. Ya, Ustaz Sopyan Mat Zain, dia ni salah seorang aktivis yang selalu menentang berkaitan dengan penduduk ataupun pelarian Rohingya ini berniaga dan memanipulasikan ekonomi rakyat sebenarnya. Hari ini saya datang di sini bukan nak maki mereka, bukan nak bagi satu pendapat untuk kebencian, tidak sebenarnya sebab sebelum ini video saya di TikTok telah dipadamkan oleh TikToknya sendiri sebab dia katakan saya mencetuskan kemarahan kepada rakyat Malaysia. Sebenarnya hari ini saya datang untuk memberi satu pendapat ataupun ilmiah berkaitan dengan undang-undang untuk pelarian Rohingya ini ya, untuk kefahaman ataupun pemahaman saudara dan saudari yang mendengar video ini ya. Malaysia, negara kita Malaysia tidak menandatangani Konvensyen Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967. Ya, Malaysia ini, negara Malaysia ini tidak menandatangani mana-mana perjanjian dengan UNHCR ni untuk pelarian ataupun bagi kebebasan untuk pelarian. Hari ini bila kita lihat Rohingya ada di negara kita, ya, mereka ini seringkali bersuara. Sebenarnya diorang tidak ada kuasa bersuara pun sekali. Mereka cuma menumpang atas dasar simpati UNHCR, iaitu Pesuruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian. Itu adalah satu tubuhan pertubuhan atas pelarian ya. Rakyat kena faham di sini. Yang bila kita lihat ada NGO yang menjaga Rohingya ini atas dasar kemanusiaan untuk ekonomi mereka. Sebenarnya NGO yang ada untuk etnik Rohingya ini di Malaysia adalah tidak sah mengikut Akta Pertubuhan 1966, Akta 355. Sebab apa saya katakan tidak sah? Di sini kita rakyat kena berfikir logik. Sebab apa? Bila mereka ini di kawalan UNHCR ataupun Pesuruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian, itu adalah kawalan diorang. Ataupun apa yang jadi pada Rohingya di Malaysia ini, mereka yang akan bertindak. Ya, bukan kita, bukan rakyat yang bertindak. Sebenarnya apa yang dibangkitkan oleh Ustaz Sopyan ini, saya sangat-sangat berterima kasih. Bila dia bangkitkan isu-isu ketidakadilan ataupun kelonggaran untuk Rohingya ini ada di Malaysia, ya, di situlah pegawai-pegawai daripada UNHCR ni datang mengkaji apakah luahan rakyat Malaysia sebenarnya terhadap warga-warga Rohingya ini. Saya tidak melarang mereka. Sebenarnya bila kita lihat undang-undang yang sedia ada ini tidak memenangkan mereka. Mereka datang hanya dari tiket ataupun kad kuasa daripada UNHCR. Ya, UNHCR bukan kerajaan Malaysia yang menanggung mereka. Hari ini apa yang jadi? Bila Ustaz Sopyan buat isu-isu begini, rakyat sokong. Tapi tindakan atas apa yang terjadi ini bagaimana? Adakah proses ini dijalankan serta-merta ataupun proses berkaitan dengan Rohingya ini, warga Rohingya ini diambil tindakan undang-undang seperti mana saya katakan tadi, sebab Malaysia tidak memberi mereka hak bersuara sekalipun. Tetapi ada seorang warga sahabat kita yang berbangsa Rohingya bersuara ataupun memberi pendapat untuk Ustaz Sopyan ini. Sebenarnya pendapat Rohingya ini, etnik Rohingya ini di Malaysia tidak boleh diterima pakai sebab mereka ini tak ada hak bersuara ataupun hak kebebasan atas undang-undang negara kita. Mereka ada kuasa atas undang-undang UNHCR sahaja, bukan di Malaysia. Itu yang rakyat Malaysia perlu faham sebenarnya ya. Bila kita lihat, kita sakit hati. Sebab apa? Kita punya proses ini, kita punya ekonomi ini diambil oleh mereka, sedangkan mereka tidak ada kuasa, mereka tidak ada hak di sini. Yang ada hak atas diorang adalah UNHCR, bukan kerajaan Malaysia. Tetapi hari ini mereka melanggar undang-undang ataupun kedaulatan negara ini atas dasar apa? Dan atas dasar keberanian apa?
Itu kita perlu tanya pada kerajaan. Bila Ustaz Sopyan ini membangkitkan isu begini, sebenarnya yang perlu jawab bukan daripada etnik Rohingya ataupun daripada pelarian yang menjawab apa yang Ustaz Sopyan buat. Yang sepatutnya jawab di dalam isu ini adalah kerajaan Malaysia dan daripada pihak UNHCR. Bagaimana kelonggaran ini dapat dijalankan? Bagaimana kelonggaran ini berlaku atas dasar undang-undang? Ya, itu yang kita perlu tahu sebenarnya daripada kerajaan, daripada UNHCR. Bukan kita maki Ustaz Sopyan. Saya amat berbangga dengan ada seorang aktivis yang bertindak atas apa yang salah, atas kebenaran, ya. Ini adalah satu perkara yang perlu rakyat Malaysia menyokong ataupun bertepuk tangan untuk beliau. Kita bagi sokongan moral. Sebab apa? Bukan semua orang dapat buat perkara begini. Kalau beliau tak buat perkara ini sampai ke sudah, kita tak tahu apakah warga Rohingya sebenarnya sedang jalankan. Ya, sampai dah ada keberanian untuk bersuara dan bahasa Melayunya boleh tahan juga bagus, ada bersuara. Esok dia akan bersuara di pentas besar dekat UNRC. Bagaimana kita mengancam dia, kita merampas hak asasi dia. Hari ini Rohingya ada pun daripada atas hak asasi manusia, ya. Kita pun kena ingat, kita pun, Malaysia pun tidak menandatangani dan Malaysia pun memberi hak kemanusiaan untuk mereka tinggal di sini. Tetapi hak kemanusiaan ini sampai tahap mana? Sampai tahap dah menduakan rakyat Malaysia sendiri, sampai merampas hak rakyatnya sendiri. Itu yang perlu kita titik beratkan. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Siwam, dan saya memberi sokongan penuh kepada Ustaz Sopyan, dan saya tahu Ustaz Sopyan tidak boleh diambil tindakan daripada apa dasar pun. Sebab apa? Yang salahnya adalah PBT dan pihak agensi-agensi kerajaan yang patut buat benda ni. Sampai dia boleh berniaga di sini, kau bagi, lepas tu kan nak salahkan Ustaz Sopyan. Kalau Ustaz Sopyan ada masalah apa-apa peribadi ataupun diambil tindakan dari segi undang-undang, saya sendiri akan turun dan saya sendiri akan menyokong beliau. Apa yang beliau buat ni tidak salah dan dari segi undang-undang. Sekian, terima kasih dari saya, Suman Siwam. Harap semua faham.